Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi kita mulakan dengan baca ummah kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanda tangan kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa nashr 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Baik-baik yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini dalam sesi pembelajaran Fardu Ain Fafa iaitu sebatan bagi perkara asas fardu ain Fafa seminggu sekali Jadi jadual waktu yang baru ni kamu telah pun dapat Jadi kita akan mulakan Fafa pada minggu ni, iaitu setiap hari Isnin Setiap hari Isnin pukul 2.30 petang sehinggalah pukul 4 Kita tengoklah kalau kita boleh awalkan mungkin sebelum pukul 4 kita habiskan Dan subjek pendidikan Islam setiap hari Rabu dan hari Khamis kan. Rabu dan hari Khamis pukul 8 pagi Jadi untuk Fafa pada petang ini saya nak pastikan kalau boleh kamu masuk guna email MOE kalau kamu boleh guna email MOE tu, kamu boleh dapat nama kamu ada di, saya boleh nampak nama kamu. Tapi kalau kamu tak gunakan email MOE atau email sendiri, mungkin nama tu tak ada. Jadi kalau ada nama atau apa kat sini, mungkin bukan nama kamu mungkin nama ayah kamu, nama mak kamu kan. Jadi pastikan kalau Ustaz, nak masuk email macam mana? Email MOE saya dah tak boleh pakai. Yang dah jenam punya. okey, sekolah baru-baru ni ada bagi kan? Sekolah high school ada bagi kan? Email. Dapat tak? Dapat. Dekat grup kelas tu Ustaz. Saya tak dapat. Sama lah. Ada dalam Saya dapat sama. ada dalam grup kelas tu, dalam WhatsApp, grup WhatsApp kelas masing-masing kan. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Siapa yang tak dapat lagi? Saya. Saya. Siapa nama? Muhammad Denishah bin Zafri. Kelas? Satu maju. Satu maju. Okey, tapi tak apa. Untuk hari ni tak apa. Nanti kalau siapa yang tak ada tak ada email, tak tahu email dia apa, nanti WhatsApp kat saya. Boleh? Lepas ni nanti WhatsApp kat saya, nanti saya bagi. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey. Untuk hari ni kita akan bincangkan berkaitan dengan Fafa Kalau kamu tengok di TV pun ada, dekat TV Al-Hijrah ada program Fafa ni. Kamu pun boleh tengok kat TV tu
Tapi untuk tingkatan 1 ni, dia sama macam kamu dulu belajar dekat sekolah rendah pun ada belajar apa-apa kan. Dia juga. Tingkatan 1, tingkatan 2, 3 sampai tingkatan 5 dia tetap akan belajar apa-apa ni. Sebab apa apa-apa ni penting. Apa ni adalah asas dalam ibadat. Perkara asas yang diajar dalam ibadat kita. Sebab tu dia penting untuk kita semua untuk tahu dan amalkan. Sekejap ya, ada masalah teknikal. Saya akan atas sekejap. Apa Ustaz? Ada paparan yang perlu kamu tengok. Baik, kamu lihat pada skrin masing-masing. Pofa ni perkara asas pada ain untuk tingkatan 1 kita akan ada 5 kod. Tingkatan 1 ada 5 kod yang akan dinilai. Kod yang pertama iaitu mengucap 2 kalimah syahadat.
Kemudian rukun Islam. Yang ketiga, rukun iman. Yang keempat, beristinja. Yang kelima, membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada najis. Dia ada 5 perkara ataupun 5 topik yang akan kita pelajari dalam bapa ni untuk tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan bincangkan tajuk yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Apa yang dimaksudkan dengan 2 kalimah syahadah? Iaitu lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimah syahadah maksudnya ialah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad bersuruh Allah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah bersuruh Allah. Baik. Semua orang mengucap 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat ini setiap hari kita akan ucapkan. 2 kalimah syahadat ni setiap hari kita akan ucapkan. Berapa kali sekurang-kurangnya? Berapa kali sekurang-kurangnya kita mengucap 2 kalimah syahadat? 5 kali, betul ke? Kalau 5 kali tak cukup tu, mungkin dia 10. 10, kira ke? Tu kira 15. 15. Waktu bila kita mengucap 2 kalimah syahadat ni? Waktu solat. Waktu solat, betul kan? Okey, solat 5 waktu sehari semalam. Jadi berapa kali? 10. 5 kali tak 20. betul. 20. Tadi tersilap. 20. Berapa kali? Cuba kamu kira. Waktu solat subuh, berapa kali kamu mengucap? Dalam 2. tahiyat akhir kan? Betul tak? Kamu mengucap 9. kalimah syahadat dalam tahiyat akhir kan? Dan Yelah. waktu 1, waktu subuh tahiyat akhir saja. 2, Kalau waktu 9 subuh Ustaz. tadi Ustaz 9. 4, 5, 6, 7, 8. apa? 1, 2, 3, 4, 5, 9 Ustaz. Okey, 9 tengok. Ustaz. 7, Waktu subuh 8, sekali. 9. Betul. 9 kali. Betul ke? 9. 9. Waktu subuh sekali, waktu 9. zuhur 2 kali, awal dengan terakhir. Waktu asar 2 kali, waktu maghrib 2 kali, waktu isyak 2 kali. Jadi semua berapa? 9. 9. Jadi 9 kali kita mengucap 2 kalimah syahadat kurang-kurangnya dalam solat 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Isyak. Isya. Kamu dah mengucap belum tadi ni? 2 kali sebelum kamu ni. Sebelum kamu masuk papa ni, kamu dah mengucap belum tadi? Solat zuhur kan? Kalau dah solat zuhur, maksudnya dia dah mengucap 2 kali tadi. Betul? Betul. Okey. Kita akan bincangkan apakah secara mendalam tentang 2 kalimah syahadat ni. Sebelum tu saya nak kamu sama-sama baca 2 kalimah syahadat ni, ikut saya. Asyhadu alla
Ashhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, melainkan Allah, dan aku bersaksi Dan dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. 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 Okey, dah tutup semua. Semua tutup mic. F1 lah. Tekan F1. Tekan F1 dah. Okey. Dia keluar AIM dekat tepi ni. Pemasalan. Sebelum AIM. Tiga AIM. Okey, pilih. Okey. Tak tutup mic, saya tutupkan Okey. Kita dah mengucap dua kalimah syahadat, mengucap dua kalimah syahadat. Kita akan bincangkan lebih mendalam lagi tentang dua kalimah syahadat ni. Ambil perhatian semua okay. Boleh PowerPoint yang akan saya bentangkan iaitu tentang kalimah syahadat. Definisi kalimah syahadat. Definisi ni maksudnya pengertian ataupun maksud. Pengertian, maksud tentang kalimah syahadat. Syahadah merupakan pecahan dari akar perkataan syahida, yashhadu, syahadatan yang membawa maksud kesaksian. Menurut uraian definisi beberapa kamus Arab mengatakan syahadah adalah kesaksian seseorang yang hadir dalam suatu peristiwa dengan memberitahu, menceritakan atau mengakui apa yang diketahuinya melalui panca inderanya, sama ada melihat, mendengar, berasa atau menyentuh akan suatu perkara. Kesaksian adalah salah satu aspek penting dalam proses penghakiman ke atas suatu masalah yang sedang dalam proses pembicaraan. Ia sama penting dengan kewujudan bahan bukti yang berfungsi menguatkan lagi penghakiman ke atas perkara tersebut. Dengan adanya dua perkara ini, ia akan memudahkan hakim untuk memutuskan status tentang suatu masalah yang diajukan kepadanya. Dalam Islam, syahadah merupakan pintu gerbang suci bagi seorang manusia untuk menjadi pemeluk agama Islam yang setia. Kalimah tersebut berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi dua kalimah syahadat ini adalah kesaksian. Kita dah bersaksi, mengakui bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kita mengakui bahawasanya hanya Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang layak disembah, hanya Allah sahaja. Allah sahaja Tuhan yang selayaknya disembah. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Baik. Keistimewaan kalimah syahadah. Keistimewaan kalimah syahadah.
apa istimewanya kalimah syahadah ni? Kita lihat. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pada suatu hari ketika mana beliau sedang duduk bersama-sama para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki berjalan menuju Rasulullah SAW. Lelaki tersebut berpakaian putih bersih, berambut hitam menawan dan tiada sedikit pun tanda orang yang sedang bermusafir. Oleh kerana tiada seorang sahabat pun yang mengenalinya. Kemudian lelaki itu duduk di hadapan baginda Nabi SAW sambil menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Muhammad, ikhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Baginda SAW pun menjawab, "Kamu hendaklah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian kamu hendaklah mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji di Baitullah jika kamu mampu." Setelah lelaki itu selesai menanyakan beberapa soalan kepada baginda Nabi SAW berkaitan Islam, iman dan ihsan, baginda bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Tahukah kamu siapakah lelaki yang bertanya tadi?" Sayyidina Umar menjawab bahawa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian baginda mengatakan bahawa lelaki tadi adalah Jibril alaihissalam. Dia datang di tengah para sahabat untuk mengajarkan mereka tentang 3 perkara tersebut. Dari sini kita dapat lihat bagaimana keistimewaan syahadah itu sendiri sehingga malaikat Jibril AS sendiri yang datang kepada Nabi Muhammad SAW di tengah para sahabat dan mengajarkannya. Dan kelima-lima perkara yang diajarkan itu merupakan rukun Islam. Jadi kalimah syahadah adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi ini merupakan hadis daripada Rasulullah SAW memberitahu kepada kita tentang peristiwa Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam dia satu hari dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Jibril alaihissalam dia menjelmakan diri dia sebagai seorang lelaki. Malaikat ni dia boleh jelma diri dia macam-macam rupa mengikut kehendak dia dengan izin Allah SWT. Rupa malaikat yang sebenar, malaikat dicipta daripada cahaya kan. Rupa malaikat yang sebenar kita tak boleh melihat. Kalau kita melihatnya kita akan pengsan. Nabi sendiri melihat Jibril dalam rupa bentuk yang sebenar, Nabi SAW pengsan. Malaikat ni besar. Malaikat Jibril saja sayap dia, kalau dibuka satu sayap dia dah meliputi timur dan barat kan. Malaikat ni dia mempunyai sayap kan. Satu sayap Jibril kalau dibuka dia dah meliputi timur dan barat. Muka bumi ni dah tertutup. Jadi malaikat Jibril dia jelmakan diri dia sebagai seorang lelaki. Dalam satu peristiwa, satu majlis Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Nabi duduk bersama sahabat-sahabat Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki bertanya kan. Semua para sahabat Nabi dia tak kenal siapa lelaki tersebut. Lelaki tersebut datang jumpa Nabi, dia pun jumpa Nabi, berlutut depan Nabi. Lutut lelaki tersebut dengan lutut Nabi rapat kan. Dan dia letakkan kedua tangannya dekat lutut Nabi SAW. Dan dia bertanya beberapa perkara. Antara perkara yang ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Selepas tu, selepas lelaki tersebut pun pergi, Rasulullah pun tanyalah kepada Umar kan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Siapa lelaki tu? Adakah kamu kenal kan? Umar jawab dia tak kenal, tak pernah pun nampak. Lalu Nabi SAW pun menjawab, lelaki itu sebenarnya adalah
malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, dia nak mengajar kepada manusia tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu merupakan perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap umat Islam. Dan antaranya ialah dalam rukun Islam yang disebut ada 5, iaitu yang pertamanya ialah mengucap 2 kalimah syahadat yang kita bincangkan sekarang ni. Tanggungjawab. Di sebalik kalimah syahadah yang terdiri daripada 2 lafaz pengakuan yang selalu diucap oleh lisan manusia, ia mengandungi makna yang besar ketika proses penyebutan lafaz tersebut. 2 perkataan tersebut merupakan janji dan sumpah setia yang hanya dilakukan bagi orang yang betul-betul mengetahui dan yakin dengan apa yang ia lafazkan. Lepas tu bila kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita kena faham apa yang kita ucapkan tu kan. Kita faham, kita yakin lafaz di lidah, yakin dalam hati bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kan. Kalau setakat di lidah tapi dia tak yakin dalam hati, dia belum lagi boleh diiktiraf sebagai Muslim kan. Kalau dia boleh mengucap pun tapi dia tak yakin dalam hati dia bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dia tak yakin, maka dia tak lagi disebut sebagai orang Muslim. Dulu ada lagu Raihan kan, sampai sekarang pun lagu tu masih lagi kita dengar kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maksud lagu tu popular kan, orang bukan Islam pun nyanyi lagu tu kan? Orang bukan Muslim pun nyanyi lagu tu. Adakah dengan menyanyi lagu tu dia dah Muslim? Dah jadi orang Islam? Tak, sebab hanya dilafazkan di mulut saja tetapi dia tak melekat dalam hati. Tapi kalau kita melafazkan di lidah kita dan yakini dalam hati 2 kalimah syahadat tu, maka seorang tu dah menjadi seorang Muslim. Lepas tu orang bukan Islam, kalau dia nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kena mengucap 2 kalimah syahadah ni. Sebab tu kita lahir kan, kita diazankan kan. Ayah kita ataupun atuk kita ataupun siapa yang sambut kelahiran kita, dia akan azankan. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Sebab dalam kalimah azan tu ada kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah. Sambung lagi. Dapat diibaratkan seperti seorang prajurit tentera yang melafazkan sumpah taat setianya kepada sesebuah angkatan tentera. Lafaz yang diambil oleh komandan dan panglima dari prajurit tersebut menandakan bahawa prajurit itu telah mengetahui, memahami dan bersedia melakukan apa sahaja arahan daripada komandan, sehingga mereka bersedia mengorbankan harta, jiwa, tenaga, masa atau apa sahaja yang dimilikinya untuk memenuhi panggilan komandan. Ni contohlah kan. Bila kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, maksudnya kita telah sanggup menerima tanggungjawab. Bila kita dah mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT wajib kita tunaikan. Solat 5 waktu sehari semalam kan, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji yang terkandung semua dalam rukun Islam tu. Begitulah juga dengan kalimah syahadah. Ia bukanlah sekadar kata-kata biasa seperti yang terdapat di dalam perbualan kita sehari-hari.
Dengan lafaz ini ia menjadi syarat awal penerimaan setiap perbuatan yang dilakukan manusia dan diredai oleh Allah SWT. Dengan melafazkannya ia bermaksud seorang itu telah mengetahui, meyakini dan bersedia menerima amanah serta mengorbankan apa sahaja yang dimilikinya demi menegakkan syariat Islam. Jadi bila kita dah mengucap dua kalimah syahadat ni, maka kita telah sanggup memikul tanggungjawab, sanggup menerima arahan ataupun perintah daripada Allah SWT dan Rasulnya untuk kita laksanakan. Manusia akan mengetahui destinasi akhir mereka setelah melalui perjalanan yang panjang di atas dunia yang fana, sama ada syurga atau sebaliknya. Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi yang berbunyi, An Ubadah bin Samit annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nar. Maksudnya daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah, neraka. Hadis ni memberitahu kepada kita siapa yang mengucap dua kalimah syahadat dan dia mati dalam mengucap dalam kalimah syahadat, maka akan dijanjikan masuk dalam syurga. Tiket kan, tiket untuk ke syurga. Tiket utama untuk ke syurga ialah kalimah syahadat. Bila seorang tu dah mengucap dua kalimah syahadat, maka dia dah dapat tiket dah. Tiket untuk ke syurga. Berdasarkan riwayat di atas jelas menyatakan bahawa salah satu kelebihan bagi orang yang melafazkan kalimah syahadat ialah Allah SWT memberikan pelepasan ke atas mereka daripada jilatan api neraka. Dari satu sisi. Dari sisi yang lain, mereka mesti berjuang melakukan amal perbuatan dengan mematuhi syariat agar memperoleh reda ilahi. Tengok. Hello. Assalamualaikum, nama tersangkut ni. Assalamualaikum. Salam. Okey. Ustaz. Ada masalah sikit. Masalah teknikal ni biasalah kan. Pandang line tak clear kan. Okay, boleh dengar Boleh. Boleh. Okay, kita sambung. Boleh. Sambung lagi. Okey Ustaz. Okay, berdasarkan riwayat di atas, hadis yang dibacakan tadi, jelas menyatakan bahawa salah satu kelebihan bagi orang yang melafazkan Hello. Asal Ustaz keluar? Ustaz. Ustaz dah left lah tadi. Ustaz live ah? Lain kot. Mana? Yang teruk ah. Ustaz. Hello? Mana Ustaz? Assalamualaikum.
Oh, dia Tak boleh keluar ke? Gerak. Tunggulah semua Ustaz. Assalamualaikum. tak masuk. Mana? Tak ada alam. Ustaz live ke? Weh, macam mana ni, weh? Tak ada apa? Ustaz tak live. Ustaz mute je lah. Sekejap ni gerak ni. Tunggu. Tunggu. Tengok ni. Tahu. Cik ni kata tunggu je. Tak. Assalamualaikum. Kalau Ustaz live ada lagi gambar. Ustaz live. Aman. Macam mana? Aduh. Ustaz mana, weh? Tanya Mana aku. tahu. Korang. Nak live ke sekarang? Kita dah masuk. Oh, nak live ke? Tunggu je. Ataupun Nak live ke? Tunggu Alif Okay, dah. okay. Ya, tunggu je. Nak senang. Tu tak. Masuk balik. Live masuk Okay, balik. dengar tak? Dengar. Dengar tak? Okay, semua Dengar. Okay, dengar. Okay, dengar. Dengar Dengar Ustaz. Dengar. 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 ada masalah teknikal tadi masalah teknikal. Saya ada dua laptop satu laptop. Satu saya guna untuk paparan, satu saya guna untuk bercakap ni. Bila satu komputer dah ada masalah, jadi tak boleh nak bercakap. Ada masalah lain tak clear kan. Okey, kita sambung. Okey Ustaz, okey. Boleh tutup mikrofon semua. Okey. Masih lagi membincangkan tentang tanggungjawab. Bila kita dah mengucapkan dua kalimah syahadat, maka kita dah diberi tanggungjawab. Apa tanggungjawabnya? Melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah SWT. Jadi dapat diibaratkan seperti seorang prajurit tentera kan. Bila seorang tentera, askar, dia menerima arahan daripada komandan ataupun orang atasan dia kan, maka dia kena laksanakan arahan tersebut. Itulah juga kita, bila kita dah mengucap dua kalimah syahadah, maka kita secara automatik kita telah bersedia untuk menerima arahan daripada Allah SWT, perintah daripada Allah SWT. Perintah yang wajib kita laksanakan sehari semalam, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Perintah yang wajib dilaksanakan
setahun sebulan, iaitu puasa di bulan Ramadan. Perintah yang wajib kita laksanakan seumur hidup sekali wajib, iaitu Solat. Haji. Yang bersangkut. Umrah. menunaikan haji di Mekah. Kemudian perintah yang wajib kita laksanakan bila kita mempunyai harta, bila kita mempunyai harta, iaitu Tunaikan zakat. Zakat. menunaikan zakat. Jadi itulah kalimah syahadat, dia bukan sekadar kata-kata biasa seperti yang terdapat dalam perbualan kita sehari-hari. Dengan lafaz ini yang menjadi syarat awal penerimaan setiap perbuatan yang dilakukan manusia dan diredai oleh Allah SWT. Dengan melafazkannya, yang maksud seorang itu telah mengetahui, meyakini dan bersedia menerima amanah serta mengorbankan apa sahaja yang dimiliki demi menegakkan syariat Islam. Manusia akan mengetahui destinasi terakhir mereka setelah melalui perjalanan yang panjang di atas dunia yang fana, sama ada syurga atau sebaliknya. Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, yang berbunyi, an Ubadah bin Samit annahu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah haramallahu alaihi. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah, maka Allah mengharamkan ke atasnya api neraka, tiket untuk ke syurga. Mengucap dua kalimah syahadat ni adalah tiket ke syurga. Siapa dah mengucap dua kalimah syahadat, maka dia ada harapan untuk masuk dalam syurga. Kalau dia mati dia dalam keadaan boleh mengucap, dia mati dia mengucap kalimah la ilaha illallah, dia dah dapat tiket untuk masuk dalam syurga. Tapi kalau seorang tu dia bukan orang Islam, dia tak dapat mengucap, maka dia tak dapat tiket ke syurga kan. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dah dilahirkan, dia semua ni lahir dalam keadaan telah pun mengucap dua kalimah syahadat. Kerana ibu bapa kita, nenek moyang kita dah pun mengucap dua kalimah syahadat. Kita ni dah lahir dalam keadaan Muslim kan. Banding dengan kawan-kawan kita yang mungkin belum lagi Muslim, belum lagi Islam, tak dapat lagi mengucap dua kalimah syahadat kan. Jadi kita kena bersyukur kan, syukur atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Cara nak bersyukur iaitu dengan laksanakanlah segala perintah yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita untuk tunaikan, iaitu antaranya solat 5 waktu sehari semalam jangan tinggal kan. Okey. Berdasarkan riwayat di atas jelas menyatakan bahawa salah satu kelebihan bagi orang yang melafazkan kalimah syahadat ialah Allah SWT memberikan pelepasan ke atas mereka daripada jilatan api neraka dari satu sisi. Dari sisi yang lain, mereka mesti berjuang melakukan amal perbuatan dengan menteri syariat agar memperoleh redha ilahi. Bila dah mengucap dua kalimah syahadat, dia dapat tiket dah untuk ke syurga. Tapi belum tentu dengan mengucap dua kalimah syahadat itu dia boleh masuk syurga kalau dia tidak melakukan tanggungjawab yang tadi dah diamanahkan. Dia mengucap dua kalimah syahadat, dia kena tanggungjawab, dia kena buat ibadat lah kan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dia kena buat. Kalau dia dah mengucap dua kalimah syahadat tapi ibadat dia cuai, solat dia tinggal, puasa tak buat, belum tentu dia boleh dapat masuk syurga. Ini bermakna bersedia berjuang memenuhi setiap inci di muka bumi ini adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berusaha menegakkan kalimat Allah, memahamkan umat manusia bahawa setiap aspek perbuatan manusia bertakluk kepada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW berdasarkan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla.
Catatan sejarah. Dengan berpegang pada lafaz dan memahami syahadah yang diucapkan, seorang itu akan tertanam di dalam sanubarinya untuk mempertahankan dan memperjuangkan ikrarnya dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana kisah Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada satu malam beliau melakukan rondaan bersama pembantunya Aslam radhiyallahu anhu di sebuah kawasan perumahan rakyatnya. Semasa melakukan rondaan untuk melihat sendiri keadaan rakyat di bawah pemerintahannya, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan kanak-kanak dari salah sebuah rumah. Sayyidina Umar singgah lalu mengetuk pintu rumah tersebut untuk mengenal pasti keadaan isi keluarga tersebut. Dalam rumah tersebut terdapat seorang ibu yang tinggal bersama beberapa orang anaknya yang masih kecil. Kemudian beliau bertanya kepada wanita tersebut, apakah punca anak-anaknya menangis? Tanpa segan silu, wanita itu mengajak Sayyidina Umar masuk ke rumahnya dan menunjukkan periuk yang berisi batu yang sedang direbus. Alangkah terkejutnya Sayyidina Umar melihat keadaan wanita itu lalu bertanya, untuk apakah engkau merebus batu-batu ini? Jawapan yang diterima beliau adalah, untuk menenangkan hati anak-anakku yang sedang kelaparan dengan melihat aku sedang memasak sesuatu untuk mereka, dengan harapan mereka akan tertidur kerana keletihan menunggu masakan ini. Lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus berlari menuju ke Baitul Mal sambil menangis tersesak, mengambil sebungkus gandum dan beberapa potong daging. Kemudian beliau kembali ke rumah wanita itu lalu memasaknya dengan tangannya sendiri tanpa bantuan Aslam radhiyallahu anhu. Pada ketika itu Sayyidina Umar menangis menyesal sambil berkata pada Aslam, celakalah aku, masih ada rakyatku yang kelaparan sedangkan aku duduk bersenang lenang di singgasanaku. Setelah makanan yang dimasak siap sempurna, beliau sendiri yang mengulurkannya pada wanita tersebut dan anak-anaknya. Ini kisah Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar dia menjadi khalifah, jadi pemerintah, Perdana Menteri lah kan. Suatu malam dia bersama pembantunya beronda kan, lihat keadaan suasana rakyatnya. Sampai satu rumah, dia lihat ada anak-anak sedang menangis kan. Mak dia sedang masak sesuatu kan. Tapi yang dia masaknya bukannya nasi, bukannya gandum, tapi batu. Jadi Sayyidina Umar merasa bersalah kan, sebagai pemimpin masih ada rakyatnya yang kelaparan. Jadi dia pun membantu wanita tersebut dan menghulurkan bantuan pergi ke Baitul Mal, tempat harta dikumpulkan untuk ambil gandum diberi kepada wanita tersebut kan. Itu kisah Sayyidina Umar, betapa beliau merupakan seorang yang bertanggungjawab sebagai pemimpin kan. Seterusnya, dari sini dapat kita ketahui bahawa perjuangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memenuhi tuntutan syahadah yang diucapkannya dengan mentadbir wilayahnya sangatlah berat, kerana ia merupakan arahan secara langsung daripada baginda SAW di dalam hadisnya dalam Sahih Ibnu Hibban yang berbunyi, An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wal amiru ra'in 'ala nas wa huwa mas'ulun wa rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun wal mar'atu ra'iyah 'ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidi wa huwa mas'ulun ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan kepimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta dipertanggungjawabkan. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia akan diminta dipertanggungjawabkannya. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi ahli keluarganya, dia akan diminta dipertanggungjawabkannya. Seorang perempuan adalah pemimpin bagi isteri rumah suaminya, dia akan diminta dipertanggungjawabkannya. Seorang hamba juga adalah pemimpin bagi harta tuannya, dia akan
diminta dipertanggungjawabkannya. Ketahuilah bahawa setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta dipertanggungjawabkannya. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang diarahkan kepada kita. Semua orang bertanggungjawab. Ucap 2 kalimah syahadat. Bila kita dah mengucap 2 kalimah syahadat, kita kena bertanggungjawab atas apa yang kita ucapkan itu. Apa yang terkandung dalam kalimah syahadat, iaitu kita kena patuhi apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Syarat penerimaan kalimah syahadat. Untuk menjadikan usaha kita memahami dan melaksanakan syahadah tidak sia-sia, ada beberapa perkara yang perlu dipastikan wujud dalam diri kita bagi melayakkan kesaksian, janji dan sumpah setia kita sebagai hamba-Nya diterima olehnya, oleh Allah SWT. Iaitu yang pertama, ilmu. Ketika kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita mesti memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Dengan melafazkan kalimah tersebut, wajib bagi kita memahami maksudnya dan bersedia menerima kesan serta akibatnya. Orang yang jahil tidak mengetahui tentang kalimah itu tidak mungkin dapat mengamalkannya. Oleh kerana itu, kita wajib mempelajari makna La ilaha illallah seperti perintah dalam surah Muhammad ayat 19. Ada auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu muttaqallabakum wa maswaakum. Maksudnya, yakinamu, wahai Nabi Muhammad SAW, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-gerimu di dunia dan keadaan penetapanmu di akhirat. Keyakinan. Yang kedua, keyakinan. Pertama tadi ilmu, yang kedua keyakinan. Apabila lisan melafazkan kalimah syahadah, hati kita mestilah yakin dengan ucapan tersebut sebagai sesuatu yang kita imani dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Akan membawa kita kepada sikap istiqamah dan memenuhi semua tuntutan-tuntutannya. Istiqamah iaitu tetap, berterusan. Sebaliknya, jika tidak yakin atau meragui dengannya, maka sifat kemunafikan akan mula muncul dalam diri kita secara perlahan. Kena yakin. Apa yang kita ucapkan dengan 2 kalimah syahadah tu, dari Tuhan melainkan Allah, kita kena yakin. Yakin, tak ada Tuhan dah. Tak ada Tuhan, selain Allah saja Tuhan kita. Yakin dalam hati. Nabi Muhammad saja utusan, Rasul, Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, Rasul bagi sekian umat manusia, umat manusia saja, bahkan makhluk-makhluk yang lain, jin, haiwan pun beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebenarnya jika tidak yakin, bila kita tidak yakin dan meragui kalimah syahadah, maka akan timbul sifat kemunafikan, sifat kepura-puraan. Akhirnya seorang itu akan tersasar ataupun tersesat dari jalan yang sebenar. So, baru-baru ni ada orang dia ikut ajaran sesat kan, sehingga ada yang mengaku diri dia Tuhan. Dia buat ajaran baru kan. Dia buat kalimah syahadah yang lain pula kan. Ilaha ilama ilara kan. Betul. Ilaha ilama ilara kan. Itu ajaran sesat tu. Orang mengucap asyhadu alla, orang mengucap la ilaha illallah, dia ucap la ilaha ilama ilara. Pernah dengar tu? Kan? Ucapan ajaran sesat tu. Itu ajaran baru. Ibu Yati. Kalau kamu ikut perkembangan sekarang ni kan, ada ajaran sesat tu. Hati-hati Lepas tu kita kena pelajari, kena Ustaz tak clear. fahami dengan
fahami dengan sepenuhnya apa ucapan kalimah syahadah tu. Baik, dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Allah SWT berfirman, Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Orang yang mengucap dua kalimah syahadat dan dia berjuang, percaya, tak ragu-ragu, baliknya yakin dan berjuang untuk menegakkan Islam, berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, maka orang tersebutlah orang yang diakui keimanannya. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan tuntutan kalimah syahadah hanya dapat dilaksanakan di dalam perbuatan bagi orang yang memahami maknanya. Setiap Muslim yang melafazkan syahadah sepatutnya sentiasa bersedia melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Dialah yang akan bertindak sebagai penentu agama hukum dan undang-undang Allah SWT dilaksanakan dalam diri, keluarga atau masyarakat. Okey. Di tiga perkara, syarat penerimaan kalimah syahadah tu. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan yakin, yang ketiga dengan pelaksanaan. Laksanakan. Apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala kita kena laksanakan. Kena buat. Setakat mengucap dua kalimah syahadah tapi tak buat apa yang disuruh oleh Allah, maka syahadah dia belum lagi menjamin untuk masuk syurga. Boleh orang mengucap dua kalimah syahadah tapi akhirnya dia boleh dapat masuk syurga, tapi kena masuk neraka dulu sebab dia tak melaksanakan perintah Allah. Dengan mengucap dua kalimah syahadah dia dapat tiket ke syurga, tapi dia tak boleh masuk syurga dulu sebab dia tak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka dia kena masuk neraka dulu. Tinggal solat, tak puasa, maka dia masuk neraka. Oleh kerana dia mengucap dua kalimah syahadat, dia ada tiket ke syurga, akhirnya Allah Ta'ala lepaskan dia daripada neraka, dimasukkan dalam syurga. Tapi Allah Alam tak tahu berapa juta tahun, berpuluh ratus juta tahun dalam neraka kalau dia tinggal solat. Satu waktu saja kita tinggal solat, berjuta-juta tahun kita akan masukkan dalam neraka. Sebab tu jangan sekali-kali kita tinggal solat dan sekali kita tinggal ibadah yang wajib kita laksanakan. Baik. Syarat penerimaan kalimah syahadat seterusnya. Dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum ma kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad SAW, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Baik. Seperti yang mana sebuah perjanjian, ia akan terbatal jika sebuah pihak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Itu juga dengan janji dan sumpah setia syahadat ini. Ia bukanlah bersyariat Islam yang boleh ditebang pilih untuk dilaksanakan sukati mengikut kepentingan diri, tapi ia mempunyai garis panduan untuk memastikan pemeluknya tetap berada di atas jalan kebenaran. Iaitu perkara yang boleh membatalkan syahadah dan boleh menyebabkan seorang itu terbatal syahadahnya, dua kalimah syahadatnya, iaitu bila dia menyekutukan Allah. Bila seorang menyekutukan Allah, maka akan terbatallah syahadahnya. Jadi terdapat beberapa perkara yang perlu dijaga sebagai seorang yang melafaz janji dan sumpah setia syahadah. Antaranya, ia tidak menyekutukan ataupun mensyirikkan Allah sama ada dalam aspek zat, sifat, perbuatan, apalagi ibadah. Menyekutukan Allah secara zat adalah meyakini bahawa sifat-sifat makhluk sama dengan sifat-sifat Allah SWT. Yakin ini diyakini dan dianutis serta menjadi pegangan kumpulan Mujassimah. Menyekutukan Allah secara zat. Maksudnya apa?
Allah SWT dia tidak menyerupai makhluk kan. Tak sama sifat kita dengan kita. Dengan Allah Ta'ala tak sama. Allah Ta'ala tak menyerupai dengan suatu makhluk pun sifatnya kan. Manusia, makhluk kita ni ada kalanya kita letih, tidur kan. Allah SWT tidak tidur. Tidak mengantuk kan. Tapi manusia ada sifat mengantuk. Jadi tak boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Bila ada orang mengatakan bahawasanya sifat Tuhan tu sama dengan makhluk, maka dia telah syirik. Menyekutukannya secara perbuatan pula adalah meyakini bahawa makhluk yang mengatur alam semesta dan rezeki yang diperolehi oleh manusia. Adapun syirik ibadah adalah menyembah selain Allah, mengagungkan serta menciptainya sama seperti mengagungkan Allah SWT. Kan? Seorang itu dia mencari harta kekayaan sehingga dia tidak tunaikan ibadah yang wajib. Dia cari harta, dia cari duit. Dia bertuhankan kepada wang. Bertuhankan kepada harta sehingga dia tinggalkan ibadah yang wajib. Maka dia telah mensyirikkan Allah SWT kan. Dia telah menyekutukan Allah SWT sebab dia bertuhankan kepada harta, bertuhankan kepada kekayaan sehingga dia lupa ibadat yang wajib ditunaikan. Maka kalau dia yakin bahawasanya dengan mengucap kalimah syahadat tu dia boleh masuk syurga, belum tentu dia dapat masuk syurga. Kerana harta kekayaan yang dia miliki itu dia akan lupa pada Allah SWT. Syirik dalam apa jua bentuk sekalipun dia akan ditolak selamanya oleh ajaran Islam agar kebersihan hati penganutnya dapat dijaga daripada terpesa mengikut ajaran-ajaran yang aneh. Ada orang dia gunakan tangkal untuk melindungi diri dia daripada gangguan makhluk halus, ataupun dia gunakan tangkal letak kat rumah supaya tak ada pencuri masuk, ataupun gunakan azimat, tangkal dan sebagainya supaya harta dia tak hilang. Semua tu adalah syirik kan. Syirik menyekutukan Allah SWT. Okey, kesimpulannya untuk kita untuk kita ambil iktibar beberapa perkara yang dapat kita serak dan terapkan dalam diri kita untuk memahami syahadat yang sering kita lafazkan. Pertama, sentiasalah melakukan amal kebaikan dengan niat hanya kerana Allah SWT. Pertama, kita kena betulkan niat kita. Apa yang kita buat kerana Allah Ta'ala. Kamu masuk Google Meet ni nak belajar apa, niat pertama kerana Allah SWT kan. Yang kedua, patuhi syarat perintahnya dan jauhi larangannya. Kena patuhi perintah Allah Ta'ala. Apa yang disuruh kita tunaikan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Yang ketiga, sentiasa berusaha mendirikan solat di awal waktu. Usaha. Kamu solat zuhur tadi pukul berapa? Kalau kamu solat zuhur lepas ni belum lagi mencapai tahap Muslim yang sempurna, yang baik kan. Orang Islam, orang beriman yang baik ialah dia solat di awal waktu. Azan saja, lepas azan dia pun ambil wuduk, solat kan. Mukmin yang berjaya. Yang keempat, tidak menyebarkan perkara-perkara buruk seperti hasad, dengki, gosip dan lain-lain. Jangan kita sebarkan perkara-perkara buruk. Ada 2 minit lagi. Hasad dengan dengki tu sama. Apa dia? Hasad dengan dengki. Hasad, dengki ni sama. Hasad tu bukan bahasa Arab ke? Hasad ni dalam bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu bahasa Melayu. Hasad, kataannya hasad tu hasad hasindal. Hasad tu adalah bahasa Arab. Orang Melayu cakap dengki. Kan? Hasad, dengki samalah, perkataan yang sama. Gosip, gosip ni bahasa Inggeris, gosip kan. Jangan kita sebarkan perkara-perkara buruk. Kita dapat mesej, jangan kita sebarkan sebelum kita selidik betul ke tak berita tu.
Yang kelima, meyakini bahawa setiap perkara yang berlaku adalah ketentuan dan kehendak takdir ilahi. Kita kena yakin bahawa apa yang berlaku, setiap perkara yang berlaku adalah takdir, ditentukan oleh Allah SWT. Okey. Pukul 3.59. Okey. Miss, sebelum kamu keluar, pastikan kamu telah isi kehadiran Dah. Isi kehadiran. Dah isi Ustaz. Dah isi. Tugasan kamu ialah nanti saya akan bagi kuis, kamu jawab kuis tu. Ya, kamu dah isi kehadiran, nanti saya akan bagi kuis, kamu jawab kuis soalan kuis dalam Google Form. Boleh? Boleh Ustaz. Saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Baik. Sekian. Ada soalan? Sebelum saya tutup, ada soalan tak? Saya nak tanya. Boleh Ustaz. Ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, tak ada. Kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal. Ada berbaca saja. Ada